Manakala kalau ianya muafiq, tiba-tiba imam ni lepas baca Fatihah dia tak mau baca surah. Lepas baca Fatihah dia tak mau baca surah. Habis waladhdallin dia terus rukuk. Dia nak test power dengan makmum. Mana nanti lepas semayang makmum tanya, "Imam, kenapa tak ada baca surah?" Anak nak tanya, entah surah ni wajib ke sunat? Sunat. Kalau anak tinggal pun sah dah semayang. Dia kata sah. Ada apa masalah ke? Apa masalah? Dia kata. Ini nak beritahu orang Melayu ni, ini bukan benda wajib. Dia kata, ini benda sunat. Kalau ada tok imam gitu, kita pangkat tangkap, ikatkan dia. Gitu. Sunat tak sunat? Ni. Sunat tak sunat? Kalau imam ada begitu. Sekiranya memang wujud dah ada imam tu. Ada imam. Di negeri kita ni pun budak muda lagi. Dia jadi imam waktu sembahyang subuh dia tak mau baca kunut. Jemaah pergi tanya dia, "Tuan Imam, mengapa tak baca kunut?" Dia tanya pula, "Kunut tu sunat ke wajib?" Rukun. Kata sunat. Sunat. Dah tu saya tak nak baca. Dia kata ubah sikit. Kita punya pikiran kita ni biar di luar kotak, jangan dalam kotak, dia kata. Kotak tak imam ni kata. Ada tu imam kita, budak muda lagi, bawa balik Mesir. Membawa budaya sana, nak tunjuk pandai. Orang ni tak layak jadi imam. Tak layak jadi imam. Kena pecat dia. Ini memang untuk imam kena pecat. Sebab menyebabkan orang lain jadi tidak selesa semayang. Tidak selesa semayang. Duduk di negara Saudi, iaitu mazhab dia, Ahmad Ibn Hanbal. Telah diwartakan oleh raja dia. Saya dulu bila kursus kehakiman, hakim-hakim di sana diwartakan mesti ikut mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Dan penghakiman berdasarkan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bukan penghakiman berdasarkan Ibn Taymiyah, dah. Berdasarkan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Oleh sebab itu rujukan mereka mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bukan rujukan dia Ibn Taymiyah, tidak semua ikut. Mereka tak semua ikut. Contohnya, Ibn Taymiyah boleh menasabkan anak zina, tapi di Saudi tak pakai. Dalam kes rayuan di Saudi, 3 alasan ulama hakim Saudi menyatakan tidak boleh dinasabkan kerana ia adalah majlis jumhur dan menggalakkan banyaknya anak zina boleh dinasabkan. Orang kata apa salahnya berzina pun anak boleh nasab. Anak boleh nasab. Susah apa dia kata? Berzina pun contohnya dia, budak ni bapak dia tak setuju kahwin dengan lelaki ni bawa lari. Udah bunting dia jumpa bapak dia. "Pak," dia kata, "pakcik tak bagi kahwin dengan anak pakcik pun saya sudah mengandungkan anak pakcik." Nampak boleh? Dia akan jadi begitu. Pakcik ni fikir-fikir, kahwinlah kau orang. Tak susah, nanti kalau lahir pun boleh nasab. Dia akan mendorongkan kepada perzinaan. 3 hujah ulama Saudi dalam penghakimannya yang telah dimuatkan dalam kitab Al-Basmatul Warasiyah fi Isbatin Nasab, DNA dalam pensabitan nasab. Penghakiman yang begitu panjang tidak memakai pandangan Ibn Taymiyah dan tidak memakai pandangan yang selari dengan Ibn Taymiyah kerana menjagakan kemaslahatan. Itu Saudi. Walaupun Ibn Taymiyah berpandangan kata boleh, tetapi di sudut kemaslahatan mengambil pandangan yang paling kuat di kalangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Itu Saudi. Kita tak boleh pandang Saudi di semua Wahabi. Begitu. Wahabi di sudut akidahnya, di sudut fiqahnya tetap bermazhab dengan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Itu yang telah diwartakan. Kita di negara kita diwartakan. Dalam negara kita ada contoh tauliah, hendaklah mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, semua orang pun jadi selesa. Kalau nak buat mazhab lain, cari negeri lain yang bermazhab lain. Buat satu negeri lain dalam mazhab yang lain. Ahlan wa sahlan. Gitu. Sama balik kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sekiranya dia seorang yang muafiq, dibenarkan tertinggal dengan imam 2 rukun. Ada 4 permasalahan, 14 masalah. Masalah yang pertama, apabila makmum bacaannya lambat.
disebabkan asal kejadian dia. Dia nak sembahyang berjemaah, tapi dia baca memang lambat. Satu-satu dia baca. Menyebabkan dia boleh tertinggal dengan imam 2 rukun. Disebabkan asal kejadian dia memang baca lambat, ataupun lidah ni susah nak sebut. Susah nak bujuk huruf. Mereka ini diberikan kelonggaran. Kalau dia mau muafik, boleh sampai 3 rukun. Imam rokok, dia tak rokok. Imam iktidal, dia tak iktidal. Imam sujud, dia belum rukuk lagi. Imam bangun daripada sujud, kalau dia tak rukuk, batal sembahyang. Maka bila imam sujud, dia kena rukuk. InsyaAllah sempat bagi orang yang walaupun bacaan dia lambat, diberikan kemaafan tertinggal 3 rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ia syak sebelum rukuk dan imam dah rukuk, adakah dia dah baca Fatihah ataupun tidak? Kita sebagai makmum muafiq, ataupun kita ni jadi makmum, tak kira muafiq ataupun masbuk, kita ni syak, baca Fatihah ke tak baca Fatihah, baca Fatihah ke atau tak baca Fatihah. Ada begitu, aku dah habis ke baca Fatihah, ataupun terbaca yang lain. Sebab rakaat kedua dan rakaat pertama dan rakaat kedua, kalau kita jadi makmum pada sembahyang fardhu zuhur dan sembahyang fardhu asar, sunat bagi makmum juga baca surah. Kalau kita jadi makmum, rakaat pertama dengan rakaat kedua, sunat juga kita baca surah. Tapi rata-rata orang kita Melayu ni tak baca surah. Dia melangut begitu. Dia kata tu imam ni baca surah apa panjang-panjang ni sembahyang zuhur, tak rokok-rokok. Sedangkan makmum juga sunat baca surah. Dia tahu sunat baca surah, dia baca surah. Bila imam rokok, dia kata tadi aku baca surah aja ke ataupun baca Fatihah? Bila aku baca Fatihah, bila aku baca Fatihah. Nampak ni? Apabila dia syak, dia baca Fatihah ataupun tidak, sedangkan imam dah rokok, maka diberikan kelonggaran tertinggal, iaitu 3 rukun. Diberikan kemaafan tertinggal 3 rukun. Boleh. Jangan risaulah. Kalau kita sekarang ni syak, baca Fatihah tak baca Fatihah, kira tak baca Fatihah. Yang disebut sebagai baqa'u makana ala makana, ataupun istishabul asli. Asal tak baca Fatihah. Asal tak baca Fatihah. Jadi kembali pada asal. Makana baqa'u makana ala makana. Kekal adalah ia sebelum itu. Sebelum itu tak baca Fatihah, maka dikiaskan, digabungkan pada sebelum itu.